Faham betul-betul apa yang ada dalam bab satu Okey, jadi cikgu mulakan. Untuk yang beragama Islam, kita mulakan kelas kita. Kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi untuk kelas kita pada hari ini kita banyak tau. Kita banyak sangat nak kena kejar. Bab 2 matriks, bab 3 tak silap cikgu cukai. Lepas tu nak kejar insurans. Lepas tu nak kena kejar cikgu lupa. Tapi cukai dengan insurans ni adalah sesuatu yang kompleks lah. Tapi senang je. Nanti cikgu ajar yang tu. Jadi, buat masa sekarang ni kita habiskan bab 1. Ngok peluh dah cikgu. Okey, boleh ke cikgu mulakan bab 1 semua? Nak dengar suara sikit? Boleh cikgu? Boleh cikgu. Okey. Okey, jadi kita mulakan terus apa yang ada dalam bab 1. Okey, jadi hari ini cikgu nak tunjukkan dekat kamu apa yang ada dalam bab 1. Sebelum kita teruskan kepada kita punya pembelajaran, cikgu akan tunjukkan dulu apa yang kita nak belajar. Okey, yang ni cikgu dah tunjuk minggu lepas. Okey, bab 1 adalah tentang ubahan. Dalam ubahan yang pertama sekali dia ada ubahan langsung. Yang kedua kita ada ubahan songsang. Dan yang terakhir adalah ubahan gabungan. Okey, jadi ubahan langsung kita dah belajar. Sepatutnya kamu dah boleh buat soalan-soalan dia. Ubahan songsang kita belajar pada minggu lepas. Dan hari ini kita akan belajar ubahan gabungan. Apa tu ubahan gabungan? Okey, cikgu akan tunjukkan. Ubahan gabungan adalah satu soalan yang menggabungkan langsung dan songsang. Langsung tambah songsang. Okey. Jadi dia banyaklah. Kalaulah songsang-songsang ni kamu ingat hubungan songsang pula kan? Okey, songsang-songsang ni namanya indirect. Indirect. Langsung namanya direct. Okey. Jadi dekat sini kita akan belajar macam mana satu soalan tu dia ada dua-dua. Dia ada dua-dua. Langsung dengan songsang. Tapi susah ke? Tak susah. Tak susah. Okey. Jadi awal kelas kita, cikgu akan terangkan balik 4 step. Jadi 4 step ni memang sangat-sangat penting dan kamu kena salin. Okey, jadi kita pergi kepada 4 step utama, 4 step penting. Step pertama adalah kamu kena mencari ataupun dekat sini mengeluarkan persamaan ubahan. Ni step pertama. Persamaan ubahan adalah satu persamaan yang ada simbol ubahan. Ni step pertama. Memang kamu tak boleh nak lari. Macam mana nak keluarkan persamaan? Baca soalan. Baca soalan. Jadi kita akan pergi lepas ni. Yang kedua, lepas kita dah keluarkan persamaan ubahan, kita akan tukarkan menjadi persamaan. Tukarkan menjadi sama dengan ataupun equal. Maksudnya bila kita nak tukarkan jadi equal, kita kena tambah K. Kita kena tambah K. K ni bukannya K merajuk selalu kalau kita ada pasangan, cikgu harap masing-masing tak ada pasangan lagi lah. Tiba-tiba merajuk K. Taik-taik panjang-panjang K. Tak naklah macam tu. Okey, jadi kita pergi pula kepada nombor 3. Bila kita dah tambah K, cari nilai K. Cari nilai K. Sebab apa? Sebab dekat step nombor 2 ni adalah persamaan tidak lengkap.
persamaan tidak lengkap. Ini kamu kena salin. Sebab kalau kamu betul-betul faham 4 step ni, kamu boleh buat dah soalan-soalan untuk ubahan. Yang keempat, keluarkan persamaan lengkap. Lengkap. Okey. Jadi 4 benda ni memang kamu kena faham. 4 benda ni kamu kena tanamkan dalam diri kamu. Kamu kena hadamkan elok-elok. Sebab kalaulah kamu tak boleh nak adapt 4 ni, kamu memang tak akan dapat buat soalan ubahan. Padahal soalan tu senang je. Okey. Jadi kita memang nak masuk jadi ini adalah 4 step ni. Okey, jadi kita memang nak masuk kepada ubahan gabungan. Cumanya cikgu akan recap balik tentang ubahan songsang. Soalan-soalan pada ubahan songsang. Ada homework cikgu ada. Zarif, untuk homework hari tu Zarif faham ke yang jalan kerja cikgu kasih tu? Oh, cikgu. Okey, bagus. Okey. Soalan-soalan struktur ni adalah soalan yang familiar dalam SPM. Jadi kalau kamu tengok dekat depan, kita akan buka modul kita. Kita akan pergi kepada muka surat 11. Kita akan jawab soalan ubahan songsang dalam bentuk ayat. Sebenarnya bila kamu dapat bentuk ayat macam ni kan, dalam matematik kan, dia jadi psycho tau, dia jadi psycho. Aduh, malasnya lah nak baca. Okey, tapi cikgu akan ajarlah macam mana nak tackle soalan tu. Okey, soalan D. Kita akan buat soalan D. Jadi masing-masing kena fahamkan betul-betul lah. Sebab lepas ni cikgu nak kamu buat soalan E. Okey, boleh ke semua cikgu nak mula buat soalan ni? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Okey, baik. Okey, soalan ubahan adalah soalan favourite juga tau dalam SPM. Jadi pastikan kamu faham betul-betul. Okey, tengok ni. Tempoh ayunan. Macam cikgu bagi tahu, kamu kena declare dulu yang variable tu untuk apa. Contoh dekat sini T. Dia cakap T tu adalah tempoh ayunan. Kamu keluarkan. Okey, kamu keluarkan macam ni. T sama dengan tempoh ayunan. Okey, itu yang pertama. Okey, T berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 pecutan graviti. Maksudnya kita ada lagi satu variable. Variable tu maksudnya pemalang, iaitu G. G dekat sini adalah graviti. Okey. Jadi kita dah keluarkan persamaan ni, kita dah keluarkan apa variable ni. Ini cara kita keluarkan. Okey. Jadi apa step pertama? Step pertama adalah mengeluarkan persamaan ubahan. Okey, kita tengok. Nak mengeluarkan persamaan ubahan, kita tengok tempoh ayunan T. Dia sebut T dulu. Sila tulis T terus. Bagi satu bandul ringkas berubah secara songsang. Bila kamu nampak berubah secara songsang, sila buat macam ni terus. Satu per apa? Punca kuasa 2G. Punca kuasa 2G. Punca kuasa 2G. Inilah kamu punya jalan kerja. Inilah kita punya persamaan ubahan. Inilah pada step pertama. Jelas ke semua untuk step pertama? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey, baik. Cikgu. Okey. Jadi ni step pertama. Step yang kedua adalah kita tukar simbol ni, simbol DNA ni, DNA Spiderman ni. Kita tukar menjadi sama dengan. Jadi bila kita nak tukar T sama dengan, kamu terus je letak K dekat atas per punca kuasa 2G. Kenapa K dekat atas? Sebab kita darab dengan K. Jadi bila kita darab dengan K, 1 darab K dapat K. Sebab tu K tu dekat atas. Jadi ini adalah persamaan tak lengkap. Jadi macam mana nak lengkapkan persamaan tu? Nak lengkapkan persamaan tu adalah berbalik kepada step ketiga. Cari nilai K. Jadi nak cari nilai K macam mana? Kita cari nilai K adalah
berdasarkan maklumat daripada soalan. Maksudnya dia mesti ada satu maklumat ataupun satu keadaan yang dia bagi dah T tu apa, G tu apa. Sebagai contoh, masing-masing kita baca. Dalam satu eksperimen, tempoh ayunan 2 saat. Dalam satu eksperimen, tempoh ayunan adalah 2 saat dan graviti 9.7. Nampak? Dalam satu eksperimen, macam cikgu cakap, satu keadaan tadi, tempoh ayunan tu apa? T. Jadi, kita buat T sama dengan 2 saat. 2 saat. Apabila percetan graviti G, graviti, G adalah sama dengan 9.7 meter per saat kuasa 2. Jadi inilah keyword dia. Dia cakap apa? Satu keadaan yang mana ada nilai, semua nilai yang diberi. Nilai T, nilai diberi. Nilai G, nilai diberi. Jadi bila ada dua-dua nilai ni, kamu masuk sini, kamu ada ni, kamu boleh cari nilai K. Macam mana? Okey, cikgu guna pakai warna biru. T sama dengan K punca kuasa G. T kita 2 saat. K punca kuasa 9.7. Pindah ke sebelah, bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. 2 darab punca kuasa 9.7 sama dengan K. Jadi kita tekan kalkulator kan. Jadi dekat sini kita akan dapat ambil 3 titik perpuluhan ambil 3 titik perpuluhan. K sama dengan 6.2 2 titik perpuluhan, sorry. 2 3. Jadi inilah nilai K dia. Jelas ke semua yang cikgu ajar tu, boleh faham ke? Cikgu. Bagus. Jadi bila kita dah ada nilai K, ini nilai K kita, nak buat apa dengan nilai K ni? Kita masuk kepada step nombor 4. Macam mana? Kita lengkapkan persamaan yang tak lengkap tadi. T sama dengan K kita dapat 6.23 punca kuasa G. Ini adalah persamaan lengkap. Ini dikira sebagai persamaan lengkap. Yang ini tak lengkap. Kenapa dikira sebagai lengkap? Sebab nilai K kita dah masukkan dalam persamaan. Jelas ke semua untuk soalan D? Boleh faham sampai situ? Boleh cikgu. Okey, yang lain macam mana nak dengar suara sikit? Boleh faham? Boleh cikgu. Soalan ni ada tak dalam modul? Dalam buku modul? Ada. Okey, salin Okey, jadi dekat sini. Selepas dia bagi satu keadaan yang mana ada nilai T dengan G, dia mesti akan ada bagi satu permasalahan. Satu permasalahan. Memang tu je pattern dia. Dia memang tak boleh lari. Kamu jangan risau. Cikgu tak menipu punya. Okey. Jadi dekat sini, apa masalah dia dekat sini? Masalah dia adalah hitung tempoh ayunan. Dia suruh cari T tu sama dengan berapa. Apabila pecutan graviti, G sama dengan 9.99. Jadi dekat situ, inilah masalah yang kamu kena selesaikan. Nak selesaikan macam mana? Guna persamaan yang lengkap. Jadi cikgu buat warna hijau. T sama dengan 6.23 G. Jadi dia nak cari T, masukkan je 6.23 per punca kuasa 9.99. Terus tekan kalkulator, ambil 2 titik perpuluhan. 6.23 bahagi 9.99. Kamu akan dapat 1.97. Inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. Apa ubahan songsang? Kita tengok. Keadaan yang pertama, cikgu buat yang awan warna merah. Keadaan pertama adalah apabila T sama dengan 2 saat, graviti dia adalah 9.7. Ni keadaan pertama yang kita cari nilai K yang ni. Keadaan yang kedua adalah apabila T 1.97, G 9.99.
Ini keadaan kedua daripada masalah ni tadi. Jadi apa yang kamu boleh nampak di sini, apabila T tu menurun daripada 2 ke 1.97. Okey. Pemala nombor 2 ni 9.7 ke 9.99 dia meningkat. Itu maksud ubahan songsang. Satu pemala akan meningkat, satu pemala akan menurun. Kalau ubahan langsung, satu pemala naik, satu lagi pun naik. Tapi ubahan songsang terbalik. Satu naik, satu turun. Nampak ni. Daripada 2, dia turun. Daripada 9.7, dia naik jadi 9.99. Jelas ke? Boleh faham semua? Boleh cikgu. Okey, inilah Boleh. yang dimaksudkan dengan ubahan songsang. Salin cikgu bagi masa. Okey, dah habis salin ke? Dah, cikgu. Okey, baik. Okey, jadi cikgu nak kamu cuba buat satu soalan struktur macam D ni. Kita pergi kepada soalan E. Soalan E ada tak dalam buku? Sama tak? Ada. Sama. Sama ke? Okey, baik. Okey, kita akan jawab soalan E. Daripada soalan D, rujuk macam mana cikgu selesaikan soalan D. Cuba buat soalan E. Jangan risau, tak dapat tu jangan risau. Tak dapat tu cikgu akan buat juga. Cikgu nak kamu orang kata adapt dengan soalan-soalan struktur. Okey, cuba selesaikan. Boleh buat tak tu? Fazil boleh buat tak Fazil? Tengah try, cikgu. Tengah try. Apa Wan Farisha boleh buat tak tu? Tengah try cikgu. Okey. Penjelasan cikgu dekat soalan D jelas ke semua ataupun nak cikgu terangkan mana-mana balik? Alamak. Wan Farisha, macam mana penjelasan cikgu dekat soalan D? Okey ke semua? Okey. Okey.
Zarif, ada kekurangan tak dekat penjelasan cikgu dekat D? Tak ada cikgu. Okey, kalau ada bagi tahu cikgu boleh terangkan balik. Cikgu, Ya. dia kalau ada kuasa-kuasa tu kena tulis juga ke dalam kalkulator? Kuasa yang mana? Kuasa yang mana? Yang macam meter -2 dengan isi padu Tak tu. payah. Kalau unit tak payah tulis. Unit tak usah. Unit je. Unit tak Okey. payah. Terima kasih. Okey. Oh, begini kan cikgu. Okey, nanti cikgu cek Okey, dah ada yang dah hantar. Bagus. Cikgu, Ya. saya dah hantar tak? Ada hantar dah? Yang gambar Kau tengok ada tak? kucing tu ke? Bukan tu Nisa ke? Kau tengok ada tak? Ya. Saya lag. Saya slow. Oh, tak ada lagi. Tapi on the way lah kot tu. Dia on the way kot. Okey, 1 minit lagi. Cikgu bagi masalah 1 minit lagi. Okey, Zarif kucing pakai songkok Nisa kucing kena cekik Betul Nisa? Nisa kan tu Nisa? Ya, saya. Seorang pakai songkok, seorang kena cekik. Okey. Tak pastilah cikgu jawapan dia. Alah, tak apa. Nanti cikgu tunjuk. Okey. Tak apa, tak apa. Ya, cikgu tengok calculation-nya. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Sekejap, Okey, cikgu. cikgu akan buat. Ya? 20 saat lagi. Lepas tu saya hantar kat cikgu sekejap. Oh, okey. Cikgu baru nak buat dah. Okey. Yang cepat. Cikgu akan cuba short and sharp Penjelasan cikgu lagi ringkas Cikgu akan buat lagi ringkas. Cikgu mula terus Fazil Okey. Fazil dah hantar dah. Okey, jadi dekat sini cikgu ada dapat Okey, jadi cikgu akan mulakan soalan ni. Bagus. Kita cuba itu yang paling penting. Dalam hidup ni, cikgu nak bagi tahu satu benda lah. Dalam hidup ni tak semestinya orang
yang pandai dalam pelajaran tu akan berjaya. Cikgu pernah tengok kan orang yang SPM kan. Banyak lepas tu dia sambung dekat universiti dia dapat top. Tapi masa pekerjaan dia ada dugaan dia kena buang kerja. Itulah cikgu just nak nampakkan kan. Yang paling penting dalam hidup ni adalah kita kena mencuba. Cikgu nak sampaikan sesuatu tu, cikgu susah. Cikgu dulu, kamu nampak cikgu macam ni kan. Cikgu sebenarnya GPKM, cikgu guru penolong kanan hal ehwal murid. Jadi cikgu kena deal dengan pelajar, kena deal dengan guru, kena deal dengan parent. Apa yang paling penting dalam hidup ni adalah kalau kita rasa kita nak benda tu, jangan cakap, kena cuba. Contohlah kalau kamu rasa kamu nak minum air oren lah. Jangan cakap, pergi ambil air oren tu minum. Kena cuba pergi. Sama juga dengan soalan bila kita nak faham sesuatu pelajaran, tak kisah matematik ke apa-apa, kena cuba. Jangan terdetik dalam hati, aku rasa nak A lah matematik. Tapi kamu tak pergi cuba ke arah tu, kamu takkan dapat A. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan buat soalan E kan. Hukum Boyle menyatakan bahawa tekanan P tu cikgu mention terus. P adalah tekanan. Nampak? Habis dapat kat situ. Dapat satu pemalah. Suatu gas pada suhu tetap berubah secara songsang dengan isi padu. Jadi dekat sini dia ada I. I sangat sikit. Italic. Dekat sini I tu adalah untuk isi padu. Jadi ada berapa je variable? Ada dua je. Ada dua je. Jadi dekat sini baca balik. P, dia mention huruf P dulu. Okey, P. Lepas tu berubah secara songsang. Kita buat simbol ubahan berubah secara songsang dengan 1/I. Inilah step yang pertama, iaitu kita keluarkan persamaan ubahan. Okey, jelas ke semua step yang pertama cikgu ajar? Jelas cikgu. Mantap. Okey, step yang kedua. Daripada kita punya persamaan ubahan, nampakkan nilai K. P sama dengan K/I. Habis. Step yang ketiga, kita kena cari nilai K. Tapi, bila kamu nak cari nilai K, cari dekat soalan tu satu keadaan yang mana dia bagi nilai P dengan dia bagi nilai I. Jadi dekat sini diberi isi padu gas 120. Nampak ni isi padu. Jadi jangan kamu buat P tu 120. Dia isi padu, sebab tu cikgu mention dulu kat sini. Jadi I tu yang 120. Apabila tekanan tu kan cikgu dah mention P. Jadi kat sini bila cikgu mention, cikgu tak tersilap dah. P cikgu adalah 70. Jadi dekat situlah kita akan gunakan maklumat untuk nilai K. Macam mana kita akan masukkan nilai dia? P sama dengan K/I. P kita 70, K/I kita 120. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. 70 darab 120. K kita adalah 8,400. Daripada nilai K, dekat sini kita keluarkan persamaan lengkap. Masukkan nilai K. P sama dengan 8,400/I. Habis kat situ. Jelaskan semua sampai nombor 4 boleh faham? Boleh cikgu. Okey, bagus. Tak faham bagi tahu cikgu boleh terangkan balik. Siapa yang salah salin pembetulan. Okey, jadi dekat sini bila kita dah persamaan lengkap, baru kita pandang kepada dia punya masalah. Jangan pandang masalah selagi kamu tak dapat persamaan lengkap. Itulah cikgu boleh bagi tahu.
Jadi dekat sini, masalah dia apa? Masalah dia hitung tekanan. Kan kat sini kan cikgu dah mention P. Dia tak bagi tahu hitung P. Nampak? Sebab tu cikgu mention dulu apa yang dia nak tu. Jadi dekat sini P tu sama dengan berapa? Apabila isi padu. Isi padu tu apa? I. Nampak? Sebab tu kita keluarkan dulu. I sama dengan 200. Jadi susah apanya? Kita ambil lah kita punya persamaan ni. P sama dengan 8,400 per I. Jadi P sama dengan 8,400 per 200. P sama dengan 42. Inilah jawapan kita. Okey semua. Alright tak alright tu? Boleh faham ke untuk E ni? Boleh faham? Boleh faham cikgu? Boleh cikgu. Okey bagus. Salin. Siapa yang ada silap sikit, salin pembetulan. Kepada soalan yang seterusnya, soalan F. Cikgu nak tengok masa. Okey, sempat kot. Okey, buat soalan F. Tengok kat buku Ahom. Yang ni, F. Okey, cikgu bagi masa Salin. Cikgu, Ya. yang ini kena buat ke? Soalan F. Yang ini kuasa 2 jejara tu maksudnya R tu Tu, kuasa 2 soalan ke F tu. cikgu? Buat soalan. Yang mana? Yang R sentimeter tu. Ya betul. Yang R Dia besar kuasa... tak kuasa 2. Yang R kecil tu yang kuasa 2. Oh. Senaraikan dulu tau. R besar tu apa? R kecil tu apa? Kita senaraikan supaya kita tak buat tak cuai. Macam cikgu senarai kat sini. Okey cikgu.
Okay, Dasya hantar ke cikgu Cikgu target pukul 10, cikgu dah masuk ni bahan gabungan tau. Cikgu nak kena recap balik sebab cikgu nak bagi kamu ingat balik 4 step tu. Bahan gabungan pun Cikgu. senang je lah kalau kamu faham. Ya. Yang bahagian 0.25 kuasa 2 tu, dia jadi 0.0625 kan cikgu? Alamak, cikgu tak buat lagi. Memang dia jadi macam tu. Jadi kita ambil 0.06 je ke ataupun 0.0625? 0.0625. Tak ada pun sini 0.0625. Buat kurungan 0.25, lepas tu dekat luar dia kuasa 2. Okey. Pindah je lah. Kita pindahkan je. 1.2 darab 0.25 kuasa 2. Tak payah nak buka. Oh, okey. Macam ni cikgu. Macam mana? Macam ni cikgu buat tadi. Mana ni macam ni. G ni kan. Cikgu tak buka pun. Cikgu tak buka pun punca kuasa 9.7. Cikgu terus pindah. Nampak? 2 darab punca kuasa 9.7. Okey, jelas pasti. Jelas cikgu. Okey. Cikgu. Kalau ni kita ambil berapa titik perpuluhan kalau dapat 0.075? 0.075. Yang tu ambil 3. Ambil 3. 0.075 kita ambil. Okey cikgu. Saya mengikut kepercayaan diri. Bagus. Okay, 1 minit lagi Syarif dapat buat tak tu Syarif? Tengah buat cikgu. Tengah buat. Okey, jadi habis dah masa. Cikgu akan mula selesaikan Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan F. Jadi cikgu akan mula selesaikan soalan F sebab masa kita bergerak. Cikgu target pukul 10 masuk gabungan tau. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan F. Cikgu akan jawab soalan F. Tengok betul-betul tau. Okey. Mula-mula bila soalan struktur macam ni. Maksudnya struktur tu apa? Maksudnya ayat. Kita kena baca panjang-panjang. Jadi apa yang kita nak kena buat? Kita kena ringkaskan maklumat. Macam mana nak ringkaskan maklumat? Kita keluarkan pemala untuk apa? Contoh. Dekat sini dia cakap R besar adalah untuk rintangan elektrik. Jadi dekat sini kita terus keluarkan. R adalah untuk rintangan elektrik. Kalau kamu nak nampak lagi cun, okey, kamu buat dia punya unit. Macam tu. Lepas tu dekat sini, R. R tu apa? R kecil tu apa? R kecil tu adalah jejari. Jejari. Unit dia apa? Nampak dia cakap cm ni. Jadi, cikgu buat cm.
Bila kita dah keluarkan maklumat macam ni, kita baca balik. Kita baca balik. Okey, dia mention R dulu. Bila dia mention R dulu, kita sebut R dulu. Berubah secara songsang. Okey, berubah secara songsang. 1 per kuasa 2 jejari. R kuasa 2. Ini kita punya maklumat. Ada orang, dia boleh jawab kalau tak ada kuasa 2, tak ada kuasa 3, punca kuasa 2, punca kuasa 3. Tapi bila soalan tu mention kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2, punca kuasa 3, dia jadi pening. Tak payah pening-pening. Benda yang sama je. Okey. Jadi inilah dia. Okey, itu step pertama. Step kedua kita tukarkan. R sama dengan K per R kuasa 2. Okey. Jadi nak cari nilai K, cari keadaan yang mana nilai R besar dan R kecil diberikan. Jadi dekat sini cikgu tunjuk macam ni. K boleh dicari apabila rintangan 1.2. Nampak dia tak bagi tahu. Dia nampak ni, dia tak bagi tahu pun ni untuk R besar ke R kecil. Tapi bila dia mention rintangan, kita dah mention rintangan kat sini. Jadi secara automatik kita buat R besar 1.2. Kalau nak lagi cun, ohm. Apabila jejari, nampak dia tak mention pun R kecil. Cumanya kita dah cakap dah jejari tu adalah R kecil. Jadi kita buat macam ni Okey, R kecil sama dengan 0.25 cm. Okey. Jadi dekat sini kita cari nilai K. R sama dengan K per R kuasa 2. 1.2 ni R besar 1.2. R kecil 0.25. K 0.25 kuasa 2. Okey, yang ni kalau kamu pening, pindahkan sahaja. Tak payah buka kuasa 2 tu. Okey. Contoh 1.2 darab 0.25 kuasa 2 terus dapat 0.075. Inilah nilai K dia. Jadi bila kita dah dapat nilai K, kita boleh dapat persamaan lengkap. Daripada sini persamaan tak lengkap, masukkan nilai K R besar sama dengan K 0.075 per R kuasa 2. Ini adalah persamaan lengkap. Jelas ke semua? Sampai situ boleh faham? Faham cikgu. Okey, bagus. Okey, cari jejari. Nampak dia tak cakap pun apa. Jejari dekat sini apa? R kecil. Jadi bila dia nak cari R kecil, dalam sentimeter apabila rintangan adalah 0.18. Jadi dekat sini rintangan adalah R besar sama dengan 0.18. Masuk 0.18. Guna kita punya persamaan lengkap ni. R sama dengan 0.075 per R kuasa 2. R besar kita 0.18 sama dengan 0.075 per R kuasa 2. Selalu ramai tak dapat nak buat kat sini. Tapi cikgu akan tunjukkan. Macam ni cara nak buat je. Bila R kuasa 2 tu dalam keadaan pecahan nak pindah jadi bahagi, yang boleh dialih adalah yang bawah je. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab, dia jadi macam ni 0.18 darab R kuasa 2 sama dengan 0.075. Jadi dekat situ pindahkan ni 0.18 dia darab, pindah pula ke sebelah dia jadi bahagi. Dia jadi R kuasa 2 sama dengan 0.075 bahagi 0.18. Nampak tu? Kita bagilah 0.075 bahagi 0.18. Okey. Jadi daripada answer tadi, cikgu nak kamu terus pindahkan kuasa 2. Lepas tu kamu tekan answer. Kamu akan dapat 0.645. Ni jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham daripada situ? Okey ke? Ke pening? Cikgu. Ya. Pening ke? Okey ke? Cikgu suka. Ya, kenapa? Jadi, bukan. Saya punya jawapan lain. Jadi saya silap ni. Sebab saya buat yang 0.075 tu per, lepas tu saya buat yang punca kuasa 2 dekat 0.18. Punca kuasa.
Tak boleh pindah macam tu. Tak boleh. Dia macam ni, dia macam ni. Tak apalah cikgu buat satu-satu 0.075 ni, 0.075 bahagi 0.18. Okeylah, kamu dapat 0.416. Tak pun kita bundakan 0.417. Kat sini baru kamu pindahkan kuasa 2. Bila kamu pindahkan kuasa 2, barulah punca kuasa 0.417. Jelas Fazil? Okey, jelas cikgu. Okey. Hati-hati hati-hati. Cara nak pindahkan, mana nak pindah dulu. Cikgu terangkan lagi sekali Okey, jadi dekat sini, daripada persamaan ni, Okey cikgu. okey. Daripada persamaan ni, cikgu masukkan nilai. Dekat sini cikgu masukkan nilai R, cikgu masukkan nilai R ni lah. Okey, jadi cikgu nak cari R kecil. Nampak? Cikgu nak cari R kecil. Bila cikgu nak cari R kecil, cikgu nak kena tinggalkan R kecil tu sorang-sorang. Tapi masalahnya di dalam keadaan bahagi. Jadi bila di dalam keadaan bahagi, yang boleh dipindahkan bahagi jadi darab adalah denominator je. Maksudnya pembawah sahaja. Jadi R kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi darab. Nampak? Jadi bila kita nak tinggalkan R, kita pindahlah 0.18. Nampak anak panah cikgu buat ke sebelah. Jadi 0.18 kan dalam keadaan darab, pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Cikgu selesaikan 0.075 bahagi 0.18. Cikgu dapat ni. Lepas tu kuasa 2 pindah pula ke sebelah dia jadi punca kuasa 2. Dekat situlah cikgu dapat R cikgu. Jelaskan semua? Boleh faham ke? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Jelas cikgu. Okey, bagus. Okey. Amira, cikgu baru perasan. Amira, jelas ke Amira? Jelas cikgu. Okey, habis. Okey, jadi tak sempat nak buat soalan yang G sebab sekarang dah pukul 9.57. Cikgu masuk kepada ubahan gabungan. Ubahan gabungan tak susah. Tak susah. Cikgu akan tunjukkanlah. Cikgu akan ajar kamu dulu cara nak dapatkan ubahan gabungan dia. Tapi yang pertama sekali, kita faham dulu apa tu ubahan gabungan. Okey, jadi yang cikgu nak ajar sejam yang terakhir. Tadi sejam yang awal cikgu recap macam mana jalan kerja untuk ubahan songsang. Sama juga untuk kelas minggu lepas, ubahan songsang tu cikgu ambil sejam yang terakhir. Sejam yang awal cikgu buat jalan kerja untuk ubahan langsung. Kamu boleh cek balik rakaman kelas. Kenapa? Okey, dekat sini kan, kelas kita 2 jam. Kelas kita 2 jam. Kelas kita 2 jam. Ada 3 kelas kita belajar tentang ubahan. Dekat sini kelas yang pertama hari tu, bulan 3, kita belajar ubahan langsung. Dekat sini ubahan songsang. Hari ni ubahan gabungan. Ubahan langsung ni yang awal-awal ni lama sikit cikgu terangkan sebab cikgu nak kamu fahamkan dia punya definisi. Cikgu bagi graf semua. Tapi bila dah faham 4 step yang cikgu terang dekat sini, untuk kelas minggu lepas, sejam awal cikgu tak terus ajar ubahan songsang, cikgu buat latihan ubahan langsung sejam. Lepas tu sejam akhir baru cikgu buat ubahan songsang. Sama juga dengan hari ni. Kita memang belajar ubahan gabungan, tapi cikgu tak terus masuk. Cikgu recap yang pelajaran lepas adalah ubahan songsang 1 jam. Nampak? Kamu boleh tengok jam sekarang pukul 10. Okey, sejam yang terakhir cikgu baru ajar ubahan gabungan. Dia macam tu sebab benda ni berkait. Itu penting tahu nota. Sebab daripada nota tu baru kamu nampak. Oh, cikgu buat macam ni. Oh, cikgu buat macam ni. Okey. Jadi, cikgu akan pergi kepada ubahan gabungan. Senang sahaja. Ubahan gabungan adalah dalam satu persamaan ubahan, dia ada dua-dua. Dalam persamaan untuk ubahan, dia ada maklumat tentang ubahan langsung dan dia ada maklumat tentang ubahan songsang.
Okey, jadi kita akan buat macam ni Kita akan belajar cara keluarkan persamaan dulu. Okey, ini adalah contoh soalan A. Tengok cikgu buat P berubah secara songsang dengan kuasa 2Q dan secara langsung dengan punca kuasa R. Okey, yang pertama dekat sini, cikgu nak kamu tengok huruf. Maksudnya cikgu nak nampak, kamu nak nampak apa? Dia punya susunan. Susunan tu huruf apa yang disebut dahulu? Contoh, dekat sini P. Tulis terus P. Bila berubah secara songsang, terus buat simbol ubahan secara songsang dengan kuasa 2Q. Okey, songsang maksudnya dia ada 1 per. 1 per kuasa 2Q. Q kuasa 2. Dan dekat sini, bila kamu nampak dan dekat sini maksudnya darab. Dan secara langsung, darab secara langsung tak ada 1 per. Terus langsung darab dengan punca kuasa R. Ini maklumat tentang songsang. Ini maklumat tentang langsung. Okey, sampai situ dulu. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Faham, Okey ke? cikgu. Okey, baik. Boleh cikgu. Baik. Jadi, bila pecahan, jangan kamu pening pula. Pecahan ni darab yang belah atas je. Maksudnya apa? Yang kena darab dekat sini adalah 1 darab dengan punca kuasa R. Dia jadi macam ni. P ubahan punca kuasa R per Q kuasa 2. Inilah kita punya persamaan ubahan. Kalau nak masukkan nilai K, kamu letak sahaja belah atas P sama dengan K punca kuasa R per Q kuasa 2. Ini jawapan dia. Itulah jawapan dia. Okey, cikgu akan tunjuk pula contoh yang kedua. Kok kamu tak faham lagi kan? Sebab ni benda baru kan? Okey, jadi cikgu akan buat soalan B. Cikgu akan buat soalan B. Okey, mula-mula cikgu nak kamu faham susunan huruf. Disebut huruf apa dulu? Okey, disebut huruf V dulu. Tulis terus V. Berubah secara, bila kamu nampak berubah, terus letak simbol ubahan. Sekarang ni secara langsung dengan, dia cakap langsung. Langsung tak ada 1 per. Jadi kamu terus masukkan. Dengan apa? Punca kuasa 3W. Punca kuasa 3W. Dan, nampak? Dan ni cikgu cakap darab. Darab dengan secara songsang. Songsang dia ada 1 per, baru kamu tulis punca kuasa X. Lepas tu nak buat apa? Lepas tu dia kan berpecah tu. Jadi kamu gabungkan. Nak gabung macam mana? Darab yang belah atas pecahan. Jadi dekat sini kita akan dapat V sama dengan punca kuasa 3W per punca kuasa X. Nak masukkan nilai K, V punca kuasa K punca kuasa 3W per X. Ini jawapan untuk soalan V. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Boleh, cikgu. Okey. Zarif, macam mana Zarif? Ada soalan nak tanya? Okey, A dengan B ni. Contoh cikgu tunjuk. Boleh cikgu. Okey. Berlisa macam mana? Berlisa okey ke? A dan B contoh cikgu tunjuk. Tadi. Nisa macam mana? A dengan B. Boleh, cikgu. Okey, kita cuba buat satu soalan. Okey. Kita cuba buat soalan C. Masing-masing cuba buat soalan C. Keluarkan macam yang cikgu keluarkan dekat soalan A dengan A, B. Pada soalan C. Dahsyat hantar kat cikgu.
Okey, bagus. Dah dapat buat. 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa. Jadi, cikgu akan selesaikan soalan C. Hantar kat cikgu kan. Okey, baik. Cikgu baca dah tu. Okey, bagus, 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 bagus. Okey, jadi masing-masing cikgu akan selesaikan soalan C sama-sama kan. Okey, sekarang ni ubahan gabungan tau. Kamu kena faham. Gabungan ni, dia boleh jadi songsang bergabung dengan songsang. Dia boleh jadi langsung bergabung dengan langsung atau songsang bergabung dengan langsung. Jadi kamu jangan pelik pula. Jadi masing-masing kita akan pergi kepada soalan C. Okey, C, tengok susunan huruf. Okey, dia letak X dulu. Jadi, kamu letaklah X dulu. Lepas tu, bila kamu nampak perkataan berubah, terus masukkan simbol ubahan. Okey, secara songsang dengan Y. Bila dia cakap songsang, songsang ada 1 per dimension Y. 1 per Y. Macam cikgu cakap, dan maksudnya darab. Dan dekat sini darab secara langsung. Langsung dia tak ada 1 per. Okey, apa? Punca kuasa 3Z. Punca kuasa 3Z. Ini jawapan dia. Lepas tu gabungkan. Gabungkan kalau pecahan letak belah atas. Jadi X berubah. Lepas tu punca kuasa 3Z per Y. Nak masukkan nilai K sama dengan K punca kuasa 3Z per Y. Inilah jawapan dia. Jelas ke penjelasan daripada cikgu ataupun ada kurang mana-mana? Wan Farisha, okey ke penjelasannya? Okey, cikgu. Okey, baik. Baguslah ramai yang hantar kat cikgu. Bagus. Okey, jadi inilah dia soalan C. Okey, jadi soalan C ni kita just belajar cara keluarkan persamaan ubahan gabungan tu. Okey, kita pergi pula kepada belah bawah. Jadi dekat sini. Tak bestnya. Okey, tak apalah. Kita belajar. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 3. Kita akan jawab soalan 3A. Kamu akan jawab soalan 3B. Jadi masing-masing dia ubah ni je. Dia ubah nombor je. Okey, jadi tengok ni. Cikgu akan buat 3A tau. Okey, sekarang ni dia nak dapatkan persamaan lengkap. Dia nak dapatkan persamaan lengkap. Okey, apa yang kita kena buat? Tak payah pandang dulu nilai. Kita keluarkan dulu persamaan ubahan tu. Okey, nampak ni. Diberi A, dimension A dulu. Okey, cikgu letak A. Lepas tu dia cakap perkataan berubah. Bila kamu nampak perkataan berubah, terus letak simbol ubahan. Lepas tu, secara langsung dengan X kuasa 2. Langsung maksudnya dia tak ada 1 per. Terus letak X kuasa 2. Lepas tu dia cakap apa? Dan tu cikgu dah ajar tadi. Dan tu maksudnya darab. Darab apa? Darab pula dengan songsang.
punca kuasa Y. Jadi, dekat sini, dia kata apa? Dia kata songsang dengan punca kuasa Y. Nampak? Okey. Jadi, cikgu akan keluarkan. Masukkan X kuasa 2 darab 1. A berubah. X kuasa 2 punca kuasa Y. Masukkan nilai K. A sama dengan K X kuasa 2 punca kuasa Y. Ini adalah sampai tadi kita buat. Ini nama dia persamaan tidak lengkap. Okey, semua jelas ke sampai di persamaan tidak lengkap? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey, Boleh baik. cikgu. Okey, step ni sama macam step tadi. Okey, Boleh, step cikgu. ketiga. Okey, bagus. Step ketiga adalah cari nilai K. Bila kita nak cari nilai K, kita kena cari keadaan yang mana dia bagi maklumat. A tu dia bagi. X tu dia bagi. Y tu dia bagi. K je yang dia tak bagi. Sebab K tu yang kita nak cari. Jadi dekat sini, A sama dengan K X kuasa 2 per punca kuasa Y. Tengok soalan. A dia bagi tahu sama dengan 6. Masukkan 6 sama dengan K. X tu 2. 2 kuasa 2. Per Y tu 9. Punca kuasa 9. Okey. Jadi dekat sini kita cari nilai K. Yang ni kamu kena mahir lah. Kena mahir nak buat. Kalau kamu rasa nak selesaikan terus, bahagi, pindah ke sebelah dia jadi darab. Maksudnya 6 darab 6 darab punca kuasa 9. Kamu tekanlah kalkulator. 6 darab punca kuasa 9 sama dengan K2 kuasa 2. Kat sini kamu dapat 18 sama dengan K2 kuasa 2. 2 kuasa 2 ni darab. Dia darab. Pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 18 bahagi 2 kuasa 2. Kamu akan dapat K sama dengan 4.5. Nampak? Kita tak perlu pun nak buka kuasa 2. Tak perlu pun nak buka punca kuasa. Pindahkan terus darab macam cikgu buat. Okey. Step nombor 3 sampai cikgu dapat nilai K. Boleh faham ke? Okey. Okey ke tu? Okey, cikgu. Okey. Terkejut cikgu. Okey. Ini adalah persamaan tak lengkap. Kita lengkapkan dengan masukkan nilai K. Jadi, A sama dengan K kita dapat 4.5 X kuasa 2 per punca kuasa Y. Ini jawapan dia. Jelas ke? Soalan 3A ni tak silap cikgu. 3A jelas ke? Bazil, yang ni ada dalam buku modul tak? Ada? Ada. Nanti ni cikgu nak buat sebagai homework tau. Okay. Homework ni tak adalah satu page tu tak. Cikgu tak tolong langsung. Contoh 3A ni cikgu dah tolong. 3B kamu buat latihan. Lepas tu cikgu tolong. Buatlah 3C tu sebagai homework satu soalan. Okay. Wan Farisha, soalan 3A jelas ke? Jelas, cikgu. Okay. Zarif, jelas ke Zarif 3A? Jelas, cikgu. Okey. Okey, semua dah habis salin ke soalan 3A ni? Dah habis salin dah, cikgu. Dah, Okey. Jadi daripada dah salin tadi, okey, cuba buat soalan 3B. Okey, cuba buat 3B. Tunjuk kat cikgu apa persamaan lengkap dia.
Dia punya persamaan tu salah satu guna dua-dua. Yang mana ya? Guna dua-dua. Kita gabungkan. Okey, bagus. Pandai. Okey, cikgu bagi masa. Boleh buat. Bazil dapat buat tak tu? Boleh cikgu, jap. Okey. Okey, 1 minit lagi. Maksudnya macam kan ada yang letak K dengan tak letak K. Kita gunakan yang letak K. Jangan tak guna yang tak letak K. Kita gunakan yang dah letak K. Ada soalan tanya tau. Zarif dapat buat tak tu? Dah hantar cikgu. Okey. Tak dapat lagi. Okey, jadi habis sudah masa. Okey. Jadi cikgu ada dapatlah. Betul ke ni cikgu? Okey. Jadi cikgu mula buat Okey, jadi dekat sini sebenarnya soalan nombor 3 ni disebabkan dia pakai persamaan yang sama. Maksudnya soalan yang sama. Soalan yang sama ni sebenarnya kau boleh saja terus ambil cikgu punya ni. Tapi dekat sini cikgu ajar lagi sekali macam mana nak keluarkan persamaan ubahan gabungan tu. Okey. Tengok ni. Mula-mula kita tengok susunan huruf. Dia cakap A dulu. Okey, tulislah A. Lepas tu bila kamu nampak perkataan berubah, terus masukkan simbol ubahan. Secara langsung dengan X kuasa 2. Bila langsung dia tak ada 1/, dia terus X kuasa 2. Okey, dan dekat sini darab. Songsang 1/, punca kuasa Y. Jadi, hati-hati kepada dua jenis perkataan. Yang pertama adalah perkataan berubah. Berubah terus masukkan simbol ubahan. Dan yang kedua adalah perkataan dan. Dan maksudnya darab. Nampak tu? Jadi dekat sini kita selesaikan. Kita gabungkan X kuasa 2
per punca kuasa Y. Masukkan nilai K, A sama dengan KX kuasa 2 per punca kuasa Y. Ini adalah persamaan tidak lengkap. Okey, sampai yang cikgu petak tu jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Okey, bagus. Okey. Cikgu. Jadi dekat sini cikgu akan cari nilai K. Bila cikgu nak cari nilai K, kamu kena tengok satu situasi. Jangan gabung situasi tau. Satu situasi yang kat mana dia bagi nilai-nilai A, dia bagi Y, dia bagi X, dia bagi. Maksudnya ada tiga huruf tu dibagi. Okey, jadi dekat sini, inilah situasi dia. Jadi dekat sini, cikgu A sama dengan KX kuasa 2 per punca kuasa Y. A kita 6, masukkan 6. 6 sama dengan K. X kita negatif 3. Negatif 3 kuasa 2. Ingat, kalau negatif, buka kurungan. Per Y. Y kita 16. Punca kuasa 16. Selesaikan. Bahagi, pindah ke sebelah, dia jadi darab. Kamu tekan je kalkulator 6 darab punca kuasa 16. Kamu akan dapat 24 sama dengan K punca kuasa negatif 3 kuasa 2. Okey. Ya, kamu nak buka dulu pun tak apa. Tak ada masalah. Kamu akan dapat jawapan yang sama je. Contoh punca kuasa 16, kamu buka dapat 4. 4 pindah ke sebelah. Bahagi jadi darab. 6 darab 4 dapat 24. Sama je. Negatif 3 dalam kurungan kuasa 2. Okey, kat sini cikgu buka dulu. Kok ada yang nak buka dulu. Negatif 3 kuasa 2. Kita dapat 9. 24 sama dengan K 9. 9 pindah ke sebelah. Dia jadi bahagi. Jadi 24 bahagi 9. Ambil jawapan dalam 8/3. Jadi K sama dengan 8/3. Jelas ke semua? Boleh faham ke kat situ? Sampai cikgu dapat nilai K, boleh faham ke? Boleh cikgu. Okey, baik. Amar boleh faham ke cara cikgu dapat nilai K tu? Cikgu, Ya. Kenapa tu Zarif? kalau perpuluhan salah lah. Kalau perpuluhan, Zarif akan dapat 2.666666667. Dia nak cakap salah tu pun tak tepat sebenarnya. Dia boleh je 2.67. Ambil lah 2 titik perpuluhan. Cikgu terima. Cumanya ada guru dia tak terima. Bila dia tak terima, sebab dia punya, apa orang kata? Dia punya, cikgu tengok skema. Sebab dia punya nilai K, cikgu tengok skema. Sebab dia punya 2.66667 ni pakai perpuluhan. Pakai pecahan. Pakai pecahan. Sebab kalau kamu ambil 2.67, dia tak jadi pecahan betul. Kamu boleh ambil nilai perpuluhan. Bila kamu tekan perpuluhan tu, dia tak ada bentuk pecahan. Contoh, kamu tekan, dapat satu bahagi tu kan. Dia tak ada simbol pecahan. Kamu tekan shift ABC, dia kekal je jadi decimal. Jelas ke Zarif? Boleh faham? Jawab cikgu. Terima kasih cikgu. Ada satu soalan tadi. Ada satu soalan tadi. Mana graviti tadi tu kot cikgu pakai? Kejap semua. Mana nilai K? Nilai K ni. Okey. Tengok nilai K ni Zarif. Okey, Zarif tengok nilai kat sini Zarif. 2 darab punca kuasa 9.7 sama dengan K. Cuba Zarif tekan. Dapat berapa? 6.22896. Okey, try tukar kepada pecahan. Shift ABC. Dapat berapa? Tak boleh. Ya. Space.
Bila dia tak boleh tukar, itu je, time tu je kamu boleh pakai jawapan dalam bentuk perpuluhan. Menjawab. Menjawab, cikgu. Tapi bila kamu tukar macam ni kan, macam soalan mana tadi? Macam ni kan. 24, 9 ni darab, pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 24 bahagi 9, kamu tekan shift ABC tapi dapat pecahan. Pakai pecahan. Faham Zarif? Okey. Okay. Semua okey ke? Boleh faham ke bila nak pakai pecahan dengan perpuluhan? Alamak. Orang Farisha okey ke orang Farisha? Okey, cikgu. Okey, Bazil boleh faham Bazil? Boleh, cikgu. Okey, baik. Amira boleh faham? Bila nak pakai jawapan perpuluhan, bila nak pakai jawapan pecahan? Faham, cikgu. Okey, jadi bila kita dah dapat nilai K, masukkan. Ni, masukkan. A sama dengan X kuasa 2 per punca kuasa Y. Okey, bila kamu dapat jawapan dalam perpuluhan, bila dapat dalam pecahan, dia tak adalah kamu nak kena buat 8/3. Salah siapa buat macam ni. 8 ni kan dekat atas, masukkanlah 8. 3 ni kan dekat bawah, masukkanlah dekat 3. Inilah sebab kamu kena bagi jawapan dalam bentuk pecahan. Dia ada bahagian dia. 8 untuk dekat atas, 3 untuk dekat belah bawah. Okey. Jelas ke semua yang soalan tu? Boleh faham? Jelas, cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu harap jelaslah bila nak pakai perpuluhan dan bila nak pakai pecahan. Okey, last. Kita dekat muka surat 14 lagi. Kita cuba buat soalan D. Okey, soalan D pula, soalan C. Okey, cuba buat soalan C. Cuba buat tahu 3C. Cikgu bagi masa. Okey, ada soalan tanya Bila ada soalan kat situ cikgu jawablah. Macam Zarif tanya tadi, Bazil tanya. Okey, cikgu dah dapat. Ya, betul. Pandai.
Ya, pandai. Okey. Okey, 1 minit lagi. Jangan macam tu. 9 tu dekat bawah. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi cikgu akan selesaikan. Okey, Bazil. Betul. Bagus. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan 3C. Dekat sini, kenapa lama sangat kat sini? Sebab yang ni penting. Yang ni bila kamu, ini cara bila kamu dah selesaikan, kamu dah dapat nilai K tu maksudnya kamu dah dapat persamaan lengkap. Kalau persamaan lengkap kamu salah, macam mana kamu nak selesaikan soalan lain? Jadi yang ni lama-lama kita dekat sini adalah untuk apa? Nak kukuhkan cara nak dapat persamaan lengkap tu. Okey. Jadi dekat sini kita akan buat soalan nombor 3 ya semua. Okey. 3. A berubah secara langsung dengan X kuasa 2 dan songsang dengan punca kuasa Y. Ni cikgu buat terus. A sama dengan K X kuasa 2 punca kuasa Y. Okey, A kita 1.4. Masukkan 1.4 sama dengan K. X kita negatif 3 kuasa 2 per Y kita 25. Pindah ke sebelah. 1.4 darab punca kuasa 25 sama dengan K negatif 3 kuasa 2. Jadi dekat sini kita buat 1.4 darab punca kuasa 25 kita dapat 7. Ni cikgu buka terus, cikgu dapat 9. 9 ni darab, pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 7 per 9 ni lah nilai K kita. Jadi dari sini, kita masukkan nilai K kita. A sama dengan X kuasa 2 per Y punca kuasa Y. K kita 7 per 9. Jangan buat 7 per 9 macam ni. Salah. Kamu kena buat 7 tu berada di atas, 9 tu berada di bawah. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey, bagus. Okey, good job. Okey, jadi cikgu harap jelas. Wan Farisha macam mana? Alright tak alright? Farisha Alright, lah. cikgu. Alright. Okey, good job. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Nisa, Achanai, boleh faham ke Nisa? Boleh. Boleh. Okey. Habis. Okey, jadi dekat sini kita akan buat satu soalan. Muka surat 15. Muka surat 15. Okey. Jadi dekat sini tak susah sebab dia dah bagi persamaan. Dia dah bagi persamaan. Okey, cikgu terangkan contoh. Lepas ni kamu buat satu soalan. Lepas tu baru kita masuk kepada kalau ada pecahan. Okey. Saya tengok tau. Okey. Jadi dekat sini, dia dah bagi persamaan ubahan. Kamu tak perlu nak keluarkan dah dia punya persamaan ubahan. Jadi K berubah secara L kuasa 2 per punca kuasa M.
tukarkan sama dengan jadi KL kuasa 2 per punca kuasa M. Cari nilai K menggunakan maklumat yang mana K besar kamu ada nilai, L ada nilai, M ada nilai. Mana maklumat tu? Ni. Gunakan maklumat ni untuk dapatkan persamaan lengkap. Macam mana persamaan lengkap? Kita ada nilai K. Step pertama, persamaan ubahan. Step kedua, tukar jadi sama dengan. Jadi tambah nilai K. Step ketiga, cari nilai K. K 6. Ni yang cikgu masukkan 6. Sama dengan K kecil. L 2 kuasa 2. Per M. M. Punca kuasa 16. Okey. Jadi, ni bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. 6 darab punca kuasa 16 dapat 24. Sama dengan K. 2 kuasa 2 dapat 4. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 24 bahagi 4. Jadi K kita terus dapat 6. Ya. Nak tanya apa tu? Tak ada. Okey. K bila kita dah dapat 6. Masukkan dalam persamaan ni. K besar sama dengan K kecil 6. L kuasa 2 per punca kuasa M. Okey. Ini adalah step keempat, iaitu keluarkan persamaan lengkap. Okey, jelas ke semua macam mana cikgu keluarkan persamaan lengkap tu? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, jadi kita akan selesaikan nilai W. Daripada persamaan lengkap ni, baru kamu boleh selesaikan masalah dia. K sama dengan L isi padu punca kuasa M. Okey, K kita 18. Masukkan 18. Sama dengan L kita 3. 6. 3 kuasa 2. Okey, per punca kuasa. Jangan tak M dah. Dia dah ganti dengan W. Punca kuasa W. Okey, selesaikan. Ingat, bahagi yang boleh dialih adalah nombor bawah saja. Jadi dekat sini kita akan dapat 18 darab punca kuasa W sama dengan 6 darab 3 kuasa 2. Kita dapat 54. 18 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Lepas tu kita dapat 54 bahagi 18. Kita dapat 3. Ni. Punca pindah ke sebelah dia jadi kuasa. W sama dengan 9. Ni jawapan dia. Jelas ke macam mana cikgu tunjuk tu? Boleh faham? Alright tak alright tu? Okey ke semua? Boleh cikgu. Aku ngantuk dah. Okey, ni contoh okey. Jadi, cikgu nak cuba buat soalan B. Okey. Cuma akan soalan B. Cikgu. Ya? Saya ingat cikgu lab. Buat B.
Cikgu. Ya. Sorry tau cikgu. Saya hampir tidur tadi. Ya ke? Nak pukul 11 tadi kan? Sekejap Zarif ada nak tanya soalan gitu? Tak ada cikgu. Okey. Okey, 2 minit lagi. Okey, 1 minit lagi. Okey, hantar Okey, bagus. Dah ramai dah hantar. Okey, jadi habis sudah masa untuk menjawab. Okey, gunakan masa untuk menjawab tu dengan baik sebab cikgu jarang bagi masa lama tau. Cuma soalan ni kena lama sikit sebab dia kena cari persamaan lengkap. Baru selesaikan soalan. Okey, jadi cikgu buat Okey. Jadi kita akan pergi kepada R. Ubahan S kuasa 2 punca kuasa T. Okey, jadi dekat sini kan, ini apa yang bergabung? Okey, kamu tak nampak pun 1/. Maksudnya dekat situ kamu tak nampak pun yang songsang. Kamu nampak dekat situ langsung.
Dua-dua langsung. Maksudnya ini adalah keadaan dekat mana persamaan langsung bergabung dengan persamaan langsung. Dia boleh macam tu. Kalau songsang bergabung boleh. Tak jadi masalah. Boleh. Okey. Jadi dekat sini cikgu selesaikan. Okey. Masukkan nilai K S kuasa 2 punca kuasa T. Okey. Gunakan ni. R tu 4. K S kuasa 2. 2 kuasa 2. T ni 36. Punca kuasa 36. Selesaikan dulu. 2 kuasa 2 darab punca kuasa 36. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat 24. A sama dengan 24. Jadi ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 4/24 sama dengan K. Kecilkan. Kecilkan, nak kecilkan, tekan je kalkulator 4/24. Kamu dapat K sama dengan 1/6. Jadi persamaan lengkap dia mana? Ini dia yang tak lengkap sebab tak ada nilai K. Kita masukkan nilai K. Okey. R sama dengan K 1/6. S kuasa 2 dengan T. S kuasa 2 dengan punca kuasa T. Jadi dekat sini cikgu nak bagi satu nasihat. Bila dia dalam keadaan pecahan, gabungkan je dekat atas. R sama dengan S kuasa 2 punca kuasa T per 6. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham ke? Yang cikgu buat rama-rama ni. Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey. Jadi baru cikgu selesaikan. Cikgu gunakan persamaan R sama dengan S kuasa 2 punca kuasa T per 6. Kita selesaikan ni. R ni 3. Okey, masukkan 3 sama dengan S pun 3. 3 kuasa 2 punca kuasa T per 6. Okey. Jadi dekat sini apa yang kamu boleh nampak bila kamu gabungkan sebenarnya kita boleh pindahkan 6 dulu. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. 3 darab dengan 6 kamu dapat 18. 3 kuasa 2 dapat 9 punca kuasa T. 9 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 18 bahagi 9 dapat 2 punca kuasa T. Punca kuasa pindah ke sebelah dia jadi kuasa 2. Jadi dekat sini T sama dengan 4. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh cikgu. Jelas cikgu, boleh faham. Okey, bagus. Cikgu just nak nampak yang ni sebenarnya. Cikgu nak nampakkan tak jadi masalah kalau kamu nak tulis macam ni. Tapi kalau boleh buat macam cikgu buat ni sebab apa? Sebab bila kamu nak kena alih, senang. Kamu pindah terus 6 ni ke sebelah. Okey. Okey, kita akan pergi kepada soalan yang terakhir. Kita akan pergi kepada soalan yang terakhir ni. Cikgu nak jadikan sebagai homework lah. Okey, homework kita muka surat 16 sahaja. Boleh ke kita buat soalan 16, muka surat 16 sahaja untuk homework? Boleh cikgu. Okey, untuk homework muka surat 16 sahaja. Okey, jadi dekat sini kita buat soalan yang terakhir untuk malam ni iaitu soalan A. Okey, homework cuba buat tau sebab lepas ni cikgu recap balik. Masuk bab 2 terus.
Okey, 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, tak tahu betul ke tak apa, cikgu akan selesaikan. Okey, jadi cikgu nak mula buat boleh ke soalan yang terakhir ni? Boleh cikgu. Okey. Jadi kita akan buat soalan A ni Okey, kelas kita lagi 5 minit tau takutlah dah ngantuk semua. Okey, jadi cikgu akan buat soalan A. Diberi bahawa E berubah secara langsung dengan F dan songsang dengan G kuasa 2. Tukarkan E sama dengan KF G kuasa 2. Gunakan persamaan yang pertama, E tu 14, K, F tu 7, G tu kuasa 2, 2 kuasa 2. Jadi tak pening. 2 kuasa 2 ni darab pindah ke sebelah. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. 14 darab 2 kuasa 2 kamu dapat 56. Jadi ini 7K. 7 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 56 bahagi 7 kita dapat 8K sama dengan 8. Daripada sini masukkan nilai K. E sama dengan 8FG kuasa 2. Okey. E tu 1/3. Masuk je lah 1/3. Sama dengan 8F tu M. Per G tu 6. 6 kuasa 2. Jadi dia kat sini ni kan bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Apa Zarif? Darab silang ke cikgu? Apa? Darab silang ke? Ya, betul. Boleh juga darab silang. Bagus. Okey, kita boleh juga darab silang kat sini 1 darab 6 kuasa 2 dapat 36. Okey, 8M darab 3M. 8 darab 3 kita dapat 20. 4 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi 20. 36/24 kita tekan kalkulator M sama dengan 3/2. Okey, bagus. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua soalan yang terakhir ni? Boleh faham ke? Boleh cikgu. Jelas cikgu, boleh faham. Okey, bagus. Ni siapa yang tak dapat? Salin. Okey, jadi semua okey ke ni? Ada ke ni kat sini semua? Ke dah ngantuk dah ni? Ada, Bazir cikgu. dah tertidur ke tadi? Ammar dah tertidur ke tu? Ke ada lagi? Ada dah, okey. Okey, jadi buka kamera sekejap. Kita cikgu. sembang-sembang sekejap. Puan Farisha, okey kelas kita hari ni? Boleh faham? Boleh. Tapi saya yang slow. Apa-apa? Saya slow sikit nak tangkap. Tapi Puan Farisha demam kan? Tengah pening-pening kan? Tak ada. Kalau cikgu pun, cikgu payah sikit. Tapi nanti tengok recording, kalau ada masalah ataupun soalan, tanya cikgu terus, okey? Okay. Alright. Zarif, jelas ke semua Zarif kelas kita hari ni? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Ammar boleh faham ke Ammar?
Boleh cikgu. Alhamdulillah. Amira. Amira macam mana Amira? Jelas ke semuanya? Okey, cikgu. Okey. Nisa. Nisa boleh faham Nisa? Boleh, cikgu. Boleh. Nisa dengan Amira suaranya lebih kurang. Adila. Adila macam mana Adila? Boleh faham ke semuanya Adila? Adila typing. Alhamdulillah. Berlisa macam mana Berlisa? Jelas ke setiap penerangan cikgu pada setiap soalan? Jelas cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi Bazil pun dah mengantuk. Jadi sekarang pun dah pukul 11. Cikgu minta maaf salah silap cikgu kalau ada terkurang mana-mana. Nanti cuba buat homework sebab cikgu tak monitor dah untuk bab 1. Cikgu monitor based on homework kamu sahaja. Minggu depan kita masuk bab 2. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk malam ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat berehat. Bye. Baik cikgu. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam.